Okay guys, okay, FIFA Qatar 2022 dah melabuhkan tirai. Opening dia grand man kan. Kalau kita nak kata pasal opening dia, of course yang kita ingat pasal Morgan Freeman dan juga seorang budak tu yang pasal dia punya bicara tu viral FYP di sekitar media sosial dekat Malaysia maupun dunia. Tapi guys, korang tahu tak, di sebalik kemasyhuran ataupun gahnya pembukaan FIFA Qatar ni ataupun sedang berlangsungnya sekarang, kita dah ke perlawanan yang kedua kan sekarang kan. Korang tahu tak, sebenarnya di belakang tu banyak lagi tali-tali hitam yang belum lagi kita bongkarkan. Bukan tak dibongkarkan, benda ni ada dekat news, tapi mungkin tak didedahkan secara langsung lah. Tapi sekejap kita akan buat dengan korang. Jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Acah tak tahulah masa Acah buat video ni benda ni dah 500 ke dah ke tak. So kalau dah, Acah cakap terima kasih. Roll it. Okay, siapa je yang tak tahu kan, yang World Cup ni diadakan 4 tahun sekali. Ini adalah abang kata pesta bola berprestij lah di seluruh dunia, di mana dia mengumpulkan pasukan-pasukan terbaik, kebangsaan terbaik di dunia untuk dikumpulkan untuk merebut satu takhta, iaitu juara Piala Dunia. Okay, macam kita tahu 2014 berlangsungnya di Rusia. Dan kat situ banyak sebenarnya kontroversi dan juga beberapa isu yang berbangkit. Tapi kita nak fokuskan kepada Qatar, which is pada tahun 2022 Qatar secara rasminya telah pun menjadi tuan rumah FIFA yang ke-22. Oh, cantik tak nombornya? Tahun 2022 tuan rumah yang ke-22. So cantik lah. And ada orang juga merupakan negara yang pertama mengadakan benda yang berprestij macam ni di bumi Arab, yang majoritinya kita tahulah Muslim ataupun Islam lah. Biasanya World Cup akan diadakan di antara bulan Julai, Jun dan juga Mei. Asal terbalik, Mei, Jun dan Julai sama je lah kan. Tapi disebabkan pada bulan tersebut cuaca dekat Qatar ni panas. Pak Arab boleh tahan lah, Mat Saleh tak boleh tahan kan. So dia pun minta dengan FIFA, dia borak dengan FIFA balik. Dia kata boleh tak kalau kita buat ujung tahun sikit. Sebab time tu musim sejuk sikit lah. Ana rasa itu sejuk sikit punya musim. So kita boleh ubah tarikh lah, pergi ke bulan November dan juga sekarang lah Disember, which is time ni tak silap aku spring kot dekat sana, musim luruh. Okay kan, luruh spring kan, kan sekejap lagi salah. Keputusan ini juga diambil untuk memberi keselesaan kepada pemain bola sepak dan juga penonton sepanjang perlawanan berlangsung. Macam aku cakap lah, it's all about comfortability. Cik gitu. Okay guys, kita borak dulu pasal dia punya opening ceremony. Waktu tu berlangsung pada 20 hari bulan November. Okay, pembukaan upacara terbesar di dunia ini diadakan di Stadium Al-Bayt. Dan pertama kali dalam sejarah World Cup, bacaan Al-Quran dibacakan semasa opening. Oh, yang ini mengemang. Oh, yang ini hot ni mengemang. Masa tu aku pun tak sangka yang Qatar akan masukkan elemen Al-Quran ni dekat dalam one of act yang ada dekat dalam pembukaan ni lah. Bacaan Al-Quran tersebut dibaca oleh seorang YouTuber popular Qatar, Ghahnim Muftah, dan dimulakan dengan tayangan filem digital mengenai penyatuan dan kisah kemanusiaan di seluruh dunia. Kehadiran maskot World Cup yang setiap tahun memang ada, berubah-ubah. Tapi kalau dekat Qatar ni nama dia Laib, yang bermain pemain bola terhandal. Kau janganlah nyanyi. Bukan semua Arab pun kena nyanyi. Tak payah. Terdapat beberapa persembahan, antaranya seperti dari Stay Alive Jungkook BTS yang menyanyikan lagu rasmi Piala Dunia 2002, Dreamers tajuk dia, bersama dengan penyanyi Qatar Farah Al-Qubaisi dan beberapa artis lain jugalah yang buat persembahan pada hari tersebut. Wow, saya sebenarnya tak boleh brain macam mana Arab dengan Korea digabungkan. We still love la'amul aini. Adalah cukup. Okay guys, kita dah settle ceremony. Kita nak cerita pasal stadium. Stadium degah. Sebab apa? Tuan rumah ni, kalau nak jadi tuan rumah World Cup ni, stadium ni kena gempak. That's why kenapa Malaysia belum lagi dapat jadi tuan rumah kan. Kalau tolak air dekat padang pun pakai pengaup sampah.
macam mana nak jadi tuan rumah. Okey, FIFA 2002 melibatkan 8 stadium yang dikatakan stadium yang paling sedikit berbanding dengan upacara ataupun acara FIFA sebelum ini. Qatar telah memulakan projek untuk membina stadium ini since 2011 lagi, once diorang dah dapat bidding untuk menjadi tuan rumah pada waktu tu. Dan stadium Lusail adalah stadium terbesar Qatar yang boleh memuatkan hampir 80,000 orang penonton. Manakala stadium lain seperti macam aku cakap tadi lah, Stadium Al-Bayt, Stadium Ahmad bin Ali, dia orang kata waktu tu masa pembinaan tu planning nak sama 80,000, tapi disebabkan ada here and there, dia boleh memuatkan antara 40,000 hingga ke 60,000 orang penonton dalam stadium tersebut. Ramai juga sebenarnya kan. Selain itu guys, stadium dekat Qatar ni adalah stadium yang paling tercanggih. Of course, kita dah boleh nampak dekat dalam game-game yang sebelum ni, teknologi offside detector dia. Ush, macam ni nampak macam langsung daripada tepi. Gempak kan. Teknologi connected ball, yang kita tahu ada sensor, ada chip dekat dalam setiap bola yang digunakan dekat dalam kejohanan inilah. Dia kata bola ini boleh menghantar detail 500 per saat, 500 kali per saat. So laju gila lah. So dekat situ juga referee ni boleh dapat keputusan dengan lebih pantas. Tak payah baru nak bergaduh, tak payah baru nak bincang, tak ada. And satu lagi, apa yang buatkan Acha rasa gempaknya Qatar ni, stadium dia ada aircon sepenuhnya. Bukan aku kata stadium lain tak ada aircon, ada. Biasanya kau masuk je lah ada aircon, lepas tu kau dah dekat padang tu ada tak ada aircon. Tapi dekat stadium Qatar ni, keliling stadium tu yang dekat tempat-tempat penonton tu aircon semuanya. Selain itu guys, apa yang buatkan aku rasa Qatar ni bersedia untuk menjadi tuan rumah, diorang kata lepas je kejohanan ni habis, Qatar ni dah siap dah plan untuk setiap stadium tu dia nak buat apa. Contoh, macam aku cakap tadi, Stadium Al-Bayt tu kan, dia dah kata dah habis je tournament ni, stadium ni akan dijadikan hotel dan juga pusat beli belah. Tak tahulah macam mana dia nak buat kan, tapi idea tu dah ada. Maknanya bukan kata macam okey dah habis, terbengkalai lah stadium ni pakai untuk liga. Tak. Dia buat semula stadium tu jadi hotel dan juga pusat beli belah. Okey, manakala ada satu stadium ni namanya Stadium 974. Bukan. Itu bukan plate number, tapi itu memang nama dia. Dia kata 974. Kenapa 974? Dia kata sebab stadium ini dibina menggunakan 974 kontena kapal terbakai bagi mengurangkan kos penggunaan bahan, dan difahamkan akan dirobohkan serta akan digantikan dengan projek pembinaan baru selepas tamat FIFA 2022. Dan sebahagian daripada kerusi-kerusi stadium juga akan dicabut selepas perlawanan akhir dan akan dihantar ke negara-negara lain bagi pembangunan stadium di negara mereka. So itulah dia guys, segala puji-pujian yang kita dah lemparkan kepada Qatar. Tapi macam aku cakap tadi lah, setiap apa yang manis pasti ada buruk dia. Macam tu. Okey, ada sebenarnya pelbagai spekulasi yang tak ngam lah didengar semasa Qatar ni diumumkan lagi menjadi tuan rumah pada tahun 2022 ni untuk Piala Dunia. And antara spekulasi yang paling hangat diperkatakan sekarang adalah Qatar, kita faham lah itu kan bumi Islam, memang negara dia majoriti Islam, and diorang dah keluar statement yang diorang larang 100% kegiatan jual beli arak di luar stadium. Okey, itu tak ada masalah, tak ada hal benda tu kan, orang boleh faham. Tapi diorang bagi tahu benda ni ataupun larangan ini waktu tu 2 hari sebelum Piala Dunia ni nak berlangsung. Mana orang tak marah? Patut bagilah 4 tahun kot ready, takkan 2 hari sebelum baru bagi tahu. Inilah dia last minute. Okey, isu ini menjejaskan perjanjian kontrak antara FIFA dengan beberapa pihak penaja, khususnya pengeluar-pengeluar arak lah yang ada dekat sana, dan benda tu bagi impak yang tak baik juga sebenarnya kepada penajaan Qatar untuk kali ini. Namun akhbar terkini menyatakan jual beli arak telah pun dibenarkan, tetapi hanya di beberapa zon khas semasa perlawanan Piala Dunia ini berlangsung. So bila dah kucar, dah kacir, dia dah bising, dia dah gaduh, dia kata okey, fine, ana bagi jual, tapi anda kena duduk dalam ini zone, tak boleh keluar suka-suka bawa itu arak. Dia kata macam tu lah. Okey, Qatar juga dikefahamkan melarang keras sebarang promosi terhadap golongan MII
sepanjang Piala Dunia ini berlangsung, dan menyebabkan sebahagian sebenarnya ramai daripada penggemar bola sepak yang telah pun membatalkan niat untuk menonton secara langsung di stadium, ataupun nak senang cerita dia melawat Qatar itulah, they cancel all the thing sebab kat sana tak boleh ada kegiatan faham kita tak boleh sebut, takut nanti kena. Itu pada pihak penyokong lah, diorang boykot lah. Okey, tak boleh bagi aku aku nak hantar lah, dia kata macam tu. Tapi apa yang buatkan benda ni lagi besar adalah sebab pemain. Ada segelintir pemain bola sepak yang buat statement yang dia tak setuju kenapa Qatar tak bagi this right to all the human being in this world. Dia kata they are human too. They say like that lah. And diorang tengah boykot pasal tu. One Love punya band tu, yang kalau jadi captain kan ada yang pelangi tu kan, dia orang tengah ban pasal benda tu. And kita boleh nampak lah masa Jerman lawan dengan Jepun, dia orang ada melakukan protes dengan macam ni, dia orang tutup muka. Itu tanda protes lah. Aku tak tahulah pemain-pemain Jerman tu, mungkin negara Jerman tu dahsyat dengan benda-benda ni kan. And kita tahulah pelangi tu simbolik untuk community yang mana, right? So Qatar kata cannot, that's mean cannot. And FIFA pun dah cakap siapa-siapa yang degil, yang buat kepala di sini pergi pakai juga benda tu, FIFA tak teragak-agak bagi kad kuning, of course, dan dia akan bagi kad merah, dan penggantungannya adalah seumur hayat. Dan dalam hal ini guys, Abdullah Al-Nasari yang merupakan Ketua Keselamatan Piala Dunia Qatar juga telah pun bersuara dan mengingatkan bahawa jika ada yang cuba untuk mempromosikan golongan-golongan ini, mereka tidak teragak-agak untuk ambil tindakan terhadap badan induk sesebuah negara itulah, tak kisahlah kau negara mana pun. And ini membuatkan benda ni tengah bergolak lah sebenarnya. Walaupun pertandingan ni tengah berlangsung, tapi isu ni sedang hangat diperkatakan. Okay guys, yang terkini ada juga update-update pasal Qatar ni. Tak silap aku pasal Iran pun tengah panas juga, sebab diorang kata ada beberapa pihak mendesak FIFA untuk membatalkan penyertaan Iran di kejohanan Piala Dunia ini disebabkan ada beberapa isu pembekalan senjata kepada Rusia yang menyerang Ukraine. Dan isu waktu tu negara Iran tengah pasal dia halang penyokong-penyokong wanita ni masuk stadium. Dia tak bagi langsung, dia ban. Kau bayangkan, aku tak tahulah kalau dia masuk tu jadi apa, tapi mesti akan ada yang cuba-cuba masuk juga kan. And diorang kata kalau dikata disabit siasatan, Iran ni sebenarnya mungkin akan digantung daripada game World Cup ni. Tapi sampai hari ni lah tak ada apa-apa kenyataan atau keputusan daripada pihak FIFA lah. Basically ini adalah antara protes-protes lah terhadap negara Iran. So aku tak tahulah benda ni propaganda ke apa kan. And yelah, tapi Iran pun dah main dah, sebab diorang kata Ukraine lebih layak duduk dekat tempat Iran tu, sebab Iran buatkan negara diorang bergolak, and football diorang pun tak apa-apa bagus sekarang. And kenapa Iran dibagi peluang? Macam tu lah. Kalau korang nak tahulah guys, 2022 ni adalah FIFA World Cup yang terakhir yang melibatkan 32 pasukan. Yes, lepas ni kita akan tengok lagi banyak pasukan. Lagi lama World Cup ni jalan, sebab start daripada 2026 ni diorang dah jadi 48 pasukan yang akan bertanding dalam World Cup seterusnya, iaitu di Amerika Syarikat bersama dengan Mexico dan juga Kanada. Gila apa? Biasa negara orang collab dua je. Dulu South Korea dengan Japan, kat mana lagi aku tak ingat. Ada Poland dengan apa tak ingat lah. Tapi collab biasa dua. Tapi nanti dekat Amerika Syarikat, Mexico, Kanada, 48 tim. Pandai time sampai Amerika Syarikat bagi banyak sikit pandai kan. Tapi itulah, nak jadikan cerita lagi lama lah World Cup ni, tak tahulah siapa yang menang kan. Kalau korang nak tahu benda yang paling sedih, macam aku cakap tadi pasal player, terdapatlah beberapa player yang dah pun di hujung usianya, bukan dah meninggal tapi career dia. Antaranya Lionel Messi, Neymar pun dah last, Robert Lewandowski, siapa lagi? Ramai, keeper Mexico si Ochoa tu. And kita dah nampak lah beberapa bintang-bintang muda yang sedang bersinar dan juga akan lebih menyinar 4 tahun akan datang. Yang paling sedih sekali, Cristiano Ronaldo pun last dah ni. Kalau Portugal menang, dia kata dia bersara terus. Tak tahulah. Tapi abang memang suka Portugal lah. So itulah dia guys, cerita untuk World Cup kali ni. So aku harap korang enjoy. And
Apa tim korang? Mungkin korang boleh tulis kat komen. And kita tengok bola just for fun, just hiburan. Jangan taksub sangat. Kita ambil benda ni sebagai info tambahan. So kalau orang cerita tak adalah kita tengah ngangai dah. So di sebalik kita tengok bola, goal, offside dan semua dan sebagainya, kita tambah ilmu tentang apa yang jadi sebenarnya pada kejohanan kali ini. Okay guys, kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Bye. Bye. Bye.